Assalamualaikum Puan. Nama saya Nur Izzati binti Abdul Hamid. Saya pelajar diabetik tahun akhir dari UKM. Dan hari ini saya nak buat sedikit perkongsian tentang pemakanan untuk diabetes semasa hamil. Okey. So yang pertamanya, Puan tahu tak apa itu gestasi diabetes? Okey. Gestasi diabetes ni ialah diabetes ataupun kencing manis yang biasa semasa hamil atau biasanya dipanggil sebagai gestational diabetes mellitus, iaitu merupakan satu keadaan yang serius yang mana dia berlaku kepada wanita yang hamil yang sebelum ini dia tidak menghadapi kencing manis pun, tetapi tidak menghidap kencing manis ataupun diabetes, tetapi lepas semasa hamil dia punya paras glukosa dalam darah yang lebih tinggi daripada mereka yang hamil yang normal. Okey. So maksudnya secara ringkasnya seorang yang hamil tu dia tak pernah ada diabetes pun sebenarnya tiba-tiba masa dia pregnant, masa dia hamil dia ada diabetes. Okey. Maksud dia lah. Okey. Siapa yang berisiko untuk menghadapi diabetes gestasi ni, iaitu diabetes masa hamil ni ialah wanita yang berumur lebih daripada 25 tahun dan wanita yang mempunyai berat badan yang berlebihan sebelum hamil, dan wanita yang pernah menghadapi diabetes gestasi ni sebelum hamil yang terdahulu, kehamilan yang terdahulu, dan yang seterusnya adalah wanita yang pernah melahirkan bayi makrosomia, iaitu bayi yang berlebihan berat badan yang berlebihan daripada 4 kg. Itulah dia punya orang-orang yang berisiko lah untuk menghadapi diabetes gestasi ni. Okey Puan, boleh ikut setakat ni Puan. Okey, yang seterusnya, bila kita tidak mengawal kita punya glukosa, iaitu aras glukosa dalam darah, iaitu aras gula dalam darah, dia semasa kita kalau ada yang menghadapi diabetes gestasi ni, dia akan memberikan banyak komplikasi lah. Contohnya dia dapat wanita tersebut akan melahirkan makrosomia, anak yang makrosomia, iaitu seperti saya sudah cakap tadi, iaitu bayi yang berlebihan berat badan yang besar lebih daripada 4 kg, dan bila bayi tu besar dia akan juga terjejas dia punya kesihatan bayi tersebut lah, dan bayi tersebut juga ada risiko untuk menghidap penyakit diabetes semasa membesar. Okey, dan seterusnya bila bayi kita besar kan, so dia akan merumit semasa proses pelahiran tu. Susah sikit untuk ketika melahirkan anak, proses melahirkan anak, dan kena lalui pembedahan caesarean. Yang seterusnya adalah preeclampsia, iaitu peningkatan tekanan darah yang tinggi yang boleh membahayakan ibu dan juga anak. Okey, dan yang seterusnya adalah kemungkinan untuk menghidap penyakit kencing manis jenis 2 selepas kehamilan. Kalau ibu yang menghadapi gestasi ni, dia akan berkemungkinan lah untuk mendapat diabetes tahap jenis 2 selepas kehamilan. Okey, so sebab itulah untuk mengelakkan komplikasi yang telah ditera ni, disarankan untuk ibu-ibu mengandung yang menghadapi diabetes ni untuk menjaga pemakanan dan mengamalkan gaya hidup sihat lah. Okey, dan hari ini saya akan terangkanlah bagaimana untuk ibu-ibu mengawal aras gula dalam darah melalui pemakanan. Okey, pertamanya, salah satu cara untuk kita mengawal aras gula dalam darah adalah untuk memantau kenaikan berat badan yang sihat semasa hamil. Okey, macam mana cara kita nak pantau kenaikan berat badan ni adalah dengan mengira BMI sebelum kehamilan. Okey, cara nak kira BMI sebelum kehamilan adalah, okey, saya akan bagi contoh ya. Okey, Puan berat sebelum hamil Puan berapa Puan? 47. Okey, tinggi Puan sekarang berapa Puan? 1.55. Okey. So BMI Puan 19.5. Okey, BMI ni kan Puan adalah nak tahu sama ada Puan punya berat badan ni sesuai tak dengan Puan punya ketinggian. Macam tu, kalau 19.5 ni, okey, Puan boleh refer kepada jadual ini. Okey, 19.5 maksudnya Puan berat badan Puan tu normal dengan ketinggian Puan. Okey, bila berat badan BMI Puan sebelum kehamilan ni normal, jadi ini adalah lingkungan berat badan yang Puan boleh kenaikan berat badan yang disarankanlah sepanjang kehamilan untuk
orang yang ber-BMI normal. Okey, contohnya sekarang pada naik berapa banyak berat badan puan semasa hamil ni? Naik lebih 15 ni. Naik lebih 15. Okey, maksudnya puan masih dalam lingkungan lah, sebab dalam lingkungan, dalam saranan lah, sebab dalam saranan 11.5 sehingga ke 16. Tapi sudah hampir nak lebih dah siapa, kena maintain je lah berat badan puan lepas ni. Tak boleh nak naik lebih-lebih sangat dah. Okey. Ini untuk sepanjang penghamilan lah puan. Okey. Seterusnya puan, untuk mengawal aras gula dalam darah, kita juga perlu mengawal kita punya pengambilan karbohidrat. Sebab apa? Bila kita makan karbohidrat ni, dia akan meningkatkan aras gula dalam darah kita. So, apakah itu sumber-sumber karbohidrat? Sumber-sumber karbohidrat adalah seperti biji rim, macam oat, semua tu kan. Lepas tu nasi, mi, bihun, roti, lepas tu susu, gula, buah-buahan dan juga sayuran yang berkanding. Sayuran yang berkanding ni contohnya macam ubi kayu, ubi keledek, labu, macam tu lah kan. Ni semua sumber karbohidrat. Dan okey, macam mana kita nak kawal porsi, nak tentukan porsi yang sesuai karbohidrat tu untuk setiap hidangan adalah melalui sistem pertukaran ni lah yang saya akan ajar. Okey, untuk setiap hidangan utama disarankan untuk makan 3 pertukaran karbohidrat, dan untuk snack-snack disarankan untuk makan dalam 1 hingga 2 pertukaran karbohidrat. Okey, macam mana nak kira pertukaran karbohidrat ni kan puan? Okey, contohnya macam nasi adalah 1 sendok nasi. 1 sendok nasi ni tak boleh menimbul macam tu, kena rata je. Ni 1 pertukaran. Kira 1 pertukaran lah. Okey, kalau buah-buahan pula untuk 1 biji buah-buahan, 1 biji apple, 1 biji orange, macam tu. Kalau macam pisang besar macam ni 1 biji. Macam tu, okey. Dan kalau macam gula pula, dalam 3 sudu gula 1 pertukaran. 3 sudu kecil, 3 sudu teh gula 1 pertukaran. Boleh faham puan? Ya. Kalau susu pula 1 gelas susu 1 pertukaran. Roti 1 keping roti 1 pertukaran. Okey puan? Okey. So dalam contohnya macam tadi saya cakap 3 pertukaran untuk hidangan utama. Contoh macam breakfast tu kira hidangan utama lah. Hidangan utama 3 pertukaran. So puan boleh ambil sama ada macam 2 keping roti, dan 1 lagi ambil susu 1 gelas. Jadilah 3 pertukaran. Okey, boleh faham tak puan? Boleh. Boleh. Okey. Kita move on seterusnya. Okey, selepas tu kita kena jaga juga kita punya waktu makan. Kita kena pastikan waktu makan kita tu seimbang. Dan disarankan untuk ibu hamil yang mengalami gestasi diabetes ni adalah mengambil 3 hidangan utama dan 3 snack. Okay, 3 hidangan utama dan 3 snack tu ada waktu-waktu dia tetap lah. Contohnya macam untuk breakfast disarankan ambil dalam pukul 8 hingga 9. Lepas tu kita bagi gap dalam sejam ke 2 jam, kita akan ambil minuman pagi pula. Okay, lepas tu makan tengah hari dalam pukul 12 ke 2 petang. Makanan minum petang dalam pukul 4 ke 5 petang. Makan malam dalam pukul 6 ke 8 malam. Dan makanan minum malam dalam 9 ke 10 malam. Okay, ini penting lah sebab apa puan? Sebab nanti kalau kita macam, kalau contohnya macam kita tak makan, kita skip makan. So nanti kita punya tiba-tiba aras dalam gula darah rendah sangat pula. Tak boleh juga macam tu. So kita kena makan tetap on time. Dan untuk menjaga jugalah kita punya gula dalam darah tu, jadi kita makan on time. Dan okay. Tinggi sangat pun tak boleh, kurang sangat pun tak boleh. Dia kena setara sederhana. Okay. Sebab bila lebih sangat dia akan menyebabkan gula darah tu tinggi. Okey, seterusnya pula, sebab yang ni adalah makanan-makanan yang kandungan makanan yang tinggi ferrum. Okey, ferrum ni penting. Okey, ferrum tu apa? Ferrum ni penting sebab untuk ibu mengandung, kita punya kandungan hemoglobin dalam badan adalah rendah. So ferrum ni akan membantu untuk meningkatkan kandungan hemoglobin tu untuk mengelakkan daripada jadi anemia, kekurangan darah dalam. Okey. So untuk meningkatkan kandungan hemoglobin tu, inilah saranan-saranan makanan yang puan perlu ambil. Contohnya macam daging, ayam, kacang, kuning, telur, sayur-sayuran daun hijau macam kangkung semua tu. And then produk kacang soya, susu soya ke, tempe ke,
semua tu disarankanlah untuk ambil semasa mengandung ni, untuk elakkan daripada untuk mengelakkan daripada jadi anemia. Okey. Dan yang seterusnya adalah makanan tinggi kalsium. Makanan tinggi kalsium ni penting sebab apa puan? Sebab bila kita pregnant ni kita perlukan banyak kalsium untuk elakkan daripada tulang belakang kita rosak. Rapuh, untuk elakkan tulang belakang kita rapuh, untuk menguatkan tulang kita lah, menguatkan tulang kita, dan juga untuk kandungan jugalah penting untuk dapatkan kalsium ni. Okay, so contoh-contoh makanan yang tinggi kalsium adalah susu, keju, yogurt, tahu, tempe dan juga ikan bilis. Okey puan? Ya, faham. Okay, faham. Sampai kepada sesi soal jawab. Okey, puan ada apa-apa soalan ke nak tanya? Sikit soalan. Okey. Soalan. Pertama, masa-masa saya mengandung tadi, puan kata saya minat kencing manis. Adakah selepas saya bersalin nanti saya akan terus minat kencing manis selama-lamanya? Oh, okey. Tak, semestinya puan kalau puan semasa bersalin mengidap penyakit gestasi diabetes ni, tidak semestinya puan akan dapat diabetes lepas bersalin, disebabkan kebiasaannya lepas bersalin aras gula dalam darah tu akan kembali kepada normal. Tapi puan berisiko tinggilah untuk menghidap penyakit diabetes lepas bersalin jika puan tidak mengawal pengambilan gula dan juga puan tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Ya. Seperti yang disarankan. Okey, boleh puan? Okey. Ada soalan lagi puan? Ya, ada satu soalan ni. Okey puan. Jika kita minum susu lah, kalau susu setiap hari minum susu masa kita mengandung, adakah akan naikkan paras darah dalam kita? Naikkan paras gula dalam darah. Okey puan. Okey, kalau kita minum susu ni bagus puan. Susu bila untuk pregnant ni, untuk semasa mengandung ni bagus. Sebab apa puan? Sebab dia mengandungi kalsium yang tinggi, kandungan kalsium yang tinggi. Tapi susu ni sebab dia juga mengandungi sumber kandungan karbohidrat. Jadinya kita kena mengambil mengikut saranan lah. Untuk ibu mengandung disarankan untuk ambil 2 gelas sehari. Iaitu boleh ambil pada waktu breakfast ataupun waktu supper, sebelum tidur. Okey. 1 gelas, 2 gelas sehari. Sebab untuk elakkan kelebihan mengambil karbohidrat lah. Mengambil karbohidrat. Boleh puan? Boleh. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak puan? Tak. Okey. Sampai sini sajalah perkongsian saya hari ini. Terima kasih puan sebab hadir kepada perkongsian saya hari ini. Haraplah memberi manfaat kepada puan.